Dia akan pastikan melakukan apa yang sekalian yang disuruh oleh Allah dengan sempurna, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala juga dengan sempurna. Dia akan pastikan. Dia akan pastikan, kerana waktu sakaratul maut itu ada janji baik dan ada janji yang tidak baik daripada Allah terhadap orang yang mati. Seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, keadaan, kelakuan yang dialami ataupun nak menceritakan rasa kematian itu bagaimana, supaya dapat kita merenung-renung, memikir-mikir, menimbang-nimbang, agar tergerak hati kita, anggota kita untuk membuat persiapan yang sangat-sangat sempurna. Jadi yang nama sakaratul maut itu benda yang macam mana? Keadaan yang bagaimana? Adakah dia merupakan mimpi macam kita tidur? Disebut dalam kitab Syiarus Salikin, dia kata apa? Ketahui olehmu bahawasanya sakaratul maut itu terlebih azab, terlebih sakit, terlebih seksa daripada segala kesakitan. Segala jenis kesakitan tidak boleh menandingi kesakitan sakaratul maut. Apa dia yang paling sakit atas dunia ini? Sakit apa? Ini sakaratul maut tu, kata Imam Ghazali, terlebih dahsyat sakitnya daripada segala kesakitan. Tak pernah jumpa sakit yang macam tu. Tapi orang yang dah mati jumpa dah. Saudara mara kita yang dah mati dah jumpa dah. Dia dah rasa dah sendiri. Kita akan rasa pula. Jadi apa persiapan kita? Kalau tak percaya, kufur. Kalau tak percaya, kufurlah, makna dia bukan orang beriman. Kalau yakin, percaya, apa persiapan? Agak-agak dengan iman kita yang macam ni, hati kita yang kotor macam ni, solat kita yang tak khusyuk begini, dengan malah ibadahnya, maksiat tak tinggal, macam mana nak hadapi sakaratul maut? Sebab tu Nabi suruh ingatkan mati. Ingat mati ni dia boleh mendekatkan kita dengan ibadat. Dia boleh menarik kita, mendekatkan kita kepada Allah. Boleh mengurangkan kegilaan dunia, menggemarkan akhirat. Itu faedah mengingati mati. Faedah ingat mati. Tapi orang kita pantang. Sebut mati dia kata mulut celupah. Jangan sebut mati ni. Sebab apa? Membantutkan keinginan dunia. Nafsu kita penuh dengan keinginan dunia. Nak senang, nak hebat, nak mewah, nak gembira, nak seronok, nak bangga, nak nama, nak apa lagi macam-macam lah. Keinginan nafsu. Tiba-tiba bila sebut mati ni benda yang yang memutuskan segala jenis kelazatan dunia. Apa sahaja jenis kelazatan dan nikmat dunia, bernikmat dengan suami, bernikmat dengan bini, bernikmat dengan harta, nikmat dengan pangkat, nikmat dengan kawan, nikmat dengan kenderaan, nikmat dengan perlancongan, nikmat dengan apa lagi? Sukan, nikmat dengan hobi, nikmat dengan mengumpat, nikmat dengan berdengki, nikmat dengan tu, semua nikmat tu. Nikmat nafsu lah yang disukai oleh nafsu. Semua ni akan terhenti, akan ditinggalkan bila datangnya mati. Jadi kata Imam Ghazali, dia kata apa? Segala kesakitan terlebih sakit daripada segala jenis kesakitan. Tetapi tiada merasai akan kesakitan mati itu melainkan orang yang telah merasakan akan mati. Tak pernah rasa. Kalau tanya orang yang hidup macam mana rasa mati, semua tak boleh jawab. Sebab yang dah tahu rasa mati ni orang yang dah mati. Kalau kita nak rasa, kenalah mati dulu.
kena mati dulu baru boleh ceritakan mati itu macam mana rasa dia. Sekarang ni kita dengar azab, pedih, dahsyat begini, tapi hakikatnya, hakul yakinnya tak boleh rasa lagi. Yang mengetahui hakikat rasa tu macam mana? Orang yang dah rasa dia. Maknanya dia kata kita boleh pergi batu 14 tu, kubur batu 14 tu, kalau boleh kita berkomunikasi dengan si mati tu, kita boleh tanya dan dia boleh jawab bagaimana yang dia alami, yang dia lalui saat nak keluar roh. Walaupun benda ni tak boleh dilihat dengan mata kasar, walaupun dia mati dalam keadaan disuntik contohnya, dia ambil dadah ke ataupun satu jenis ubat ke, ditidurkan, mati terus. Walaupun zahirnya nampak begitu, tetap dia merasakan sakaratul maut. Ada orang dia kata gini, kalau kita nak senang mati ambil injection tu. Ambil injection tu nanti mati tak rasa sakit. Banyak senang nak lawan kerja Tuhan. Nak lawan kerja Tuhan ke? Kau telan ubat apa pun, kau suntik lah ubat apa pun, ubat kebal ke ubat apa ke, kau tetap akan merasai kematian tu. Sakitnya mati tu kau akan rasa. Sakit mati itu kau akan rasa. Tetapi dengan mana bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, merasakan akan kesakitan itu, tidak ada merasakan kesakitan itu, yang tak pernah rasa tu sakit tu, tak pernah jumpa sakit tu seperti sakit sakaratul maut tu, melainkan orang yang dah mati. Kerana kesakitan sakaratul maut melengkapi akan roh dan merasai ia kepada segala anggota. Maknanya sakit sakaratul maut ni dirasai oleh sekalian tubuh badan kita. Kalau sakit gigi ini melibatkan roh. Roh ni setiap juzu anggota gini rasa sakit mati tu. Tak ada rasa lagi atas dunia ni yang macam tu. Kalau sakit kaki je, dia tak sampai kulit ke mata ke. Dia sakit sakaratul maut ni melengkapi. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, sebab sakit roh, sakit sakaratul maut tu merasa ia kepada segala anggota bersalahan, segala kesakitan yang lain daripada sakaratul maut, iaitu terkena sakit akan setengah daripada roh dan merasai ia kepada setengah anggota juga. Itu kalau sakit yang selain daripada sakaratul maut tadi. Ni nak jumpa kisah yang pertama ni, soal dua malaikat ni. Maknanya sebelum disoal oleh malaikat ni, kita kena jumpa mati dulu. Kena jumpa mati dulu. Beriman dengan kematian, wajib yakin adanya kematian. Wajib yakin setiap yang hidup pasti akan mati bila sampai ajal. Dan selepas daripada mati itu nanti, di antara perkara yang kita akan temu adalah malaikat tadi, Munkar Nakir tadi akan menyoal diri kita. Sekalipun matinya tidak berkubur, sekalipun matinya jasadnya tak ditemui, matinya contoh kita mati tak ada orang jumpa, busuk dalam hutan macam tu lah. Contoh kita masuk hutan mati, busuk jadi bangkai dalam hutan macam tu je, tetap akan bertemu dengan soal jawab Munkar Nakir. Ataupun jasad kita disimpan di rumah contohnya, punya sayang bini kita, bila kita mati diawetkan, kita simpan jasad kat rumah, tak nak pergi tanam batu 14 tu, punya sayang, nak simpan kat rumah. Dia kata suami yang paling dia sayang. Tetap rohnya disoal oleh malaikat Munkar Nakir. Tetap tak boleh lari ni, wajib yakin. Itu contoh sakit selain daripada sakaratul maut. Dia hanya melibatkan sebahagian roh dan juga sebahagian jasad. Adapun sakit mati ni melibatkan sekalian roh dan sekalian anggota. Setiap bulu roma tu merasai sakit. Setiap bulu-bulu roma tu merasai kesakitan mati tu. Setiap kulit-kulit kita, juzuk-juzuk kulit kita, rambut-rambut kita,
Mata-mata kita, gigi-gigi kita, sekalian daging-daging kita, anggota-anggota kita, organ-organ kita, semua merasai sakit mati dah. Tak pernah lagi sakit sampai macam tu. Tapi waktu sakaratul maut, begitulah gambarannya. Sangat-sangat menakutkan. Waktu tu tak ada orang teman kita. Walaupun di sebelah jasad kita tu yang sedang nazar tu ditemani oleh orang-orang yang kita sayang, dia tak tahu kecelakaan yang sedang menimpa kita waktu roh nak keluar. Dia tak nampak, dia nampak kita relax baring macam tu kerana yang mengalami itu roh. Dan seperti mana tu cerita mati tu, seperti mana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ni kata sahabat Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu menyebut akan mati dan kesakitannya itu, maka ia Nabi SAW bersabda, bermula kesakitan mati itu qadar 300 kali dipalu, makna dipotong, dicincang dengan pedang, kata Nabi. 300 kali dicincang-cincang dengan pedang. Nabi nak menggambarkan sakit mati itu yang akan dirasai waktu orang sakaratul maut. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beberapa ulama bahawasanya mengatakan mati itu terlebih sangat kesakitan daripada 1000 palu dengan pedang, 1000 kali dicincang dengan pedang, dan terlebih sakit daripada gergaji, digergaji hidup-hidup, digergaji hidup dengan beberapa gergaji, dan terlebih sakit daripada gunting dengan beberapa gunting, dan dengan sebab sangat sakit mati itu, iaitu putus sesuatu daripada ketika sakaratul maut itu, dan keluarlah lidahnya. Dia tak boleh cakap. Lidah kita tak boleh nak cakap apa. Andai kata boleh bercakap, tak boleh cakap sebab dahsyat sangat sakit itu. Sampai tak boleh nak bercakap punya dahsyatnya sakit. Dan tiada kuasa ia meminta tolong kepada kekasihnya. Tak mampu nak minta tolong kepada orang yang kita kasih. Bila saat datangnya sakaratul maut tu punya sakitnya, tak mampu nak minta tolong, sampai tak mampu nak minta tolong. Dan tiada kuasa ia mengadu-ngadu, dan lemah segala anggotanya, dan fana ataupun dan pingsan segala akalnya, berhenti akalnya, jam akalnya. Kemudian maka tinggallah roh itu sedikit daripada segala uratnya, dan daripada segala anggotanya, dan daripada segala sendi-sendinya. Makna roh tadi akan meninggalkan, roh akan meninggalkan sendi-sendi ni, anggota-anggota ni akan ditinggalkan oleh roh tu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, hinggalah keluar habis. Ni kita cerita, ni cerita betul ni bukan cerita dongeng. Ini bukan macam cerita dalam TV tu. Ini cerita yang pasti berlaku, dan kita sendiri akan rasa masing-masing. Hingga mati engkau, hingga mati anggotanya. Jadi mana-mana anggota yang roh dah tinggalkan, dia mati. Anggota tu jadi matilah. Bila roh dah tak ada, matilah anggota tu, mati. Segala anggota itu sedikit. Maka pertamanya, kata ulama, yang pertamanya mati daripada segala anggotanya itu adalah 2 tapak kakinya. Mula-mula anggota yang akan ditinggalkan oleh roh ni tapak kaki tu. Betul orang kata, cuba pegang kaki dia. Cuba kau gasuh kaki tu, sojuk kau panis kau. Kita gasuh sojuk, dia yang sedang alami tu, kita kata sojuk kaki dah. Kita cakap, dia yang merasai itu macam mana. Nanti kita yang merasai itu macam mana pula. Allah, berlaku ni. Andai kata kita mati malam ni sekarang, ni lah benda yang kita jumpa dekat malam sekarang ni. Walaupun dia mati dalam tidur, walaupun dia mati dalam tidur. Jangan minta mati dalam tidur pula. Sebab apa?
biar tak berasa. Soda-soda dah ada dalam syurga ya. Dah tetap lalui benda ni. Tetap lalui. Mula-mula anggota yang merasai mati tu mana? Dua tapak kakinya. Dua tapak kaki kita ni dah ni. Yang melangkah dengan sombong ni. Yang pijak atas bumi Allah ni dengan sombong. Pijak bumi Allah tapi sombong dengan Allah. Ni tapak kaki ni lah. Kadang-kadang kaki ni yang sepak terajang anak bini, kaki ni yang sepak terajang mak bapak ni. Tapak kaki inilah yang melangkah ke tempat baik ataupun ke tempat maksiat. Ni tapak kaki ni mati. Kemudian maka dua betis ni naik sikit, roh tu tinggalkan. Tapak kaki naik sikit, kemudian betisnya, kedua betisnya. Kemudian maka dua pahanya, kemudian pinggangnya. Lepas dua paha dia naik lagi sampai ke pinggang, tak tahulah rasa sakit macam mana ya Allah. Kemudian maka perutnya, kemudian maka dadanya. Ni cara roh tu nak tinggalkan anggota tadi tu. Kemudian maka kedua tangannya, kemudian maka lehernya, kemudian maka mukanya, kemudian maka kepalanya, kemudian lalu sejuk segala anggotanya. Dan adalah ketika sakaratul maut itu merasa sakit tiap-tiap satu daripada segala anggotanya itu, hingga sampai roh itu kepada halqum, sampai roh ke halqum. Pada ketika itu, maknanya kepada ketika putuslah tiliknya itu daripada dunia ini dan daripada segala isi rumahnya, itulah penghabisan dia akan dapat melihat dunia. Bila roh dah sampai penghabisan dah, dia dah tak dapat dah tu sakatan situ. Bila roh dah sampai situ, pada ketika itu putuslah tiliknya, makna putuslah pandangannya daripada dunia ini dan daripada segala isi rumahnya. Siapa? Anak bini ya. Kalau yang mati itu bini, itulah saat akhir dia melihat suami dia dan anak-anak dia dan orang-orang yang ada di situ saat dia mati. Kalau yang mati itu tadi suami, itu dah akhir dia melihat bini dengan anak-anak dia yang dia akan tinggalkan selama-lamanya. Tapi buat sementara waktu lah. Mudah-mudahan bertemu balik dalam syurga besok. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau amalnya soleh. Kalau amalnya toleh, matinya syirik, tak jumpalah sampai bila-bila. Itulah pandangan akhirnya, pandangan terakhir terhadap anak bini dia. Kalau dia beriman, anak bini dia beriman, insya-Allah akan jumpa dalam syurga besok. Tapi kalau dah, itulah terakhir, dia tak akan jumpa dah. Sebab terpisah dah di antara ahli syurga dan ahli neraka. Jadi kalau kita nak bertemu anak bini kita dalam syurga, perbaikilah amal. Betulkan amal kita, betulkan hati kita, bersihkan hati kita, betulkan akidah kita. Insya-Allah terpisah sekejap dah. Allah pisahkan buat sementara waktu. Selepas dihisap besok akan jumpa baliklah. Kalau dua-duanya berjaya, sesayang mana pun, tubuhlah akhir dia tengok waktu roh nak sampai situlah lah dah. Lepas tu tak nampak dah. Tak nampak dah. Dan ketika itu tertutup segala pintu taubat. Waktu tu nak menyesal, nak mengaku bersalah dengan Allah, nak mengaku berdosa dengan Allah, nak azam jadi baik, tak ada baik dah. Waktu tu tutup dah pintu taubat untuk si mati tadilah. Yang belum mati masih lagi macam kita ni, belum sampai lagi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala itu menerima taubat apa selagi tidak sampai kepada ghargharah, itulah roh ke halqum. Selagi roh tak sampai situ, kalau sempat lagi dia bertaubat, Allah akan terimalah taubat dia. Allah. Kita cerita pasal mati dah.
Dan kata Imam Ghazali lagi, dia kata apa? Bermula kesusahan mati itu 3. Yang pertamanya, makna orang yang nak mati, kita nak mati ni besok kita akan jumpa 3 kesusahan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertamanya kesusahan pada ketika sakaratul maut, seperti yang dah sebut ke atas tadi kan, itu di antaranya. Yang keduanya kesusahan pada ketika melihat akan malakul maut, maknanya waktu melihat, waktu memandang malaikat maut tu, itu kesusahan, itu azab yang kedua. Azab yang pertama, kesusahan yang dihadapi yang pertama oleh mana-mana orang yang nak mati saat nak keluar roh. Kesusahan yang kedua yang dia akan jumpa orang nak mati ni, kita nak mati ni, iaitu mana? Waktu bertemu dengan malaikat maut tu, yang namanya malaikat Izrail tu. Hari ni kita nyanyikan, kita nyanyikan sebut nama dia, bila Izrail. Nanti sampai masa dia sampai, jumpalah tu. Dia tak kata sedap penyanyi dulu kau kenal tak aku ni? Akulah yang kau nyanyi, yang kau nasyid dulu. Bila Izrail datang memanggil, terbujur tubuh, apa lagi? Jasad terbujur di pembaringan. Tu jaga nanti sampai waktu. Yang dah mati dah rasa dah jumpa. Ini harap-harap semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Dan pada satu riwayat yang tersebut dalam hadis, artinya bahawasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata bagi malaikat maut, adakah engkau kuasa bahawa engkau memperlihatkan akan daku, akan rupa yang engkau mengambil dengan dia akan roh orang yang fajir, yakni orang yang fasik, orang ahli maksiat. Satu hari dia bertemu dengan malaikat maut. Bertemu malaikat maut. Siapa tadi? Nabi Allah Ibrahim. Tapi waktu tu malaikat berupa manusia. Lalu Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada malaikat Izrail, wahai malaikat maut, adakah engkau kuasa memperlihatkan kepada aku wajah engkau, rupa engkau waktu engkau mencabut roh orang yang fajir? Apa orang fajir? Orang fasik, ahli maksiat. Kemudian yakni orang fasik. Orang fasik, apa maksud orang fasik? Orang yang ingkar kepada Allah, tak solat, fasik. Dedah aurat, fasik. Tak taubat, fasik. Mengekali dosa kecil, fasik. Tak taubat dari dosa besar, fasik. Jadi banyak sebab-sebab yang menjadikan kita fasik. Fasik ni lawan dia apa? Adil. Seseorang itu akan jadi orang yang adil apabila dia solat, dia taubatlah daripada ada perbuatan tak solat tadi, dia taubat, dia jadi orang solat, dia tutup aurat, dia cakap benar. Apa lagi? Dia Allahumma salli ala Muhammad, dia buat apa yang Allah suruh lah, dan tinggalkan apa yang Allah larang. Baru dia jadi adil. Kalau tak fasik, mengekali dosa kecil, suka ulang-ulang dosa kecil. Pada kita alah dosa kecil, lalu kita ulang-ulang. Ingat dosa kecil dia berubah menjadi besar apabila kita meringankan. Contoh kita kata macam tadi, alah setakat tengok-tengok aurat orang perempuan ni dosa kecil je. Hukum cakap begitu dosa besar. Hukum cakap macam tu dosa besar hukum dia. Kenapa tu? Kerana meremehkan dosa kecil. Jadi seolah-olah dosa kecil ni tidak diazab oleh Allah. Padahal azab juga dosa kecil. Kalau tak diampun oleh Allah, tetap diazab oleh Allah. Itu janji Allah. Kalau Allah tak azab, itu mujur, selamatlah. Tapi yang kata namanya dosa kecil, Allah akan azab kalau tak diampunkan. Itu jaga, jangan kita bermudah-mudah dengan dosa kecil. Kita kata alah dosa kecil je pun, nanti kalau ambil wuduk kan gugur lah. Kita ni pula kaki masjid surau,
Sekali langkah sekarang 10 padam, ganti berapa ganjaran pahala pula. Apa sangatlah dosa kecil tu. Jaga tu. Hukum cakap macam tu dosa besar. Bila dosa besar, dia takkan gugur melainkan dengan taubat nasuha. Ingat tu, dosa besar takkan gugur dengan ambil wudu, dosa besar takkan gugur dengan ulang alik solat berjamaah, duduk dalam majlis ilmu, pergi haji umrah. Dah taubat yang sebenar-benar, baru gugur dosa besar. Sujudlah selama mana pun takkan menggugurkan dosa besar. Dosa besar ni hanya gugur dengan taubat. Sebab tu kita kena belajar bab taubat. Kena belajar bab taubat betul-betul. Takut kita tu tak masuk lagi dengan golongan orang yang bertaubat betul-betul. Kita perasan macam dah tak ada dosa besar, rupanya berlambak lagi tak diampunkan oleh Allah kerana cara bertaubatnya tidak mengikut yang diperintahkan. Jadi belajar. Taubat ni hukum dia apa? Wajib. Taubat ni hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Bukan maknanya kalau satu kampung tu imam tu dah taubat, kita ahli qaryah tak payah. Sebab tu imam dah taubat, lepas dah kita. Dah tu imam taubat dosa besar dia. Kita kena taubat daripada dosa kita sendiri masing-masing. Kena taubat. Jadi yakni fasik dan yang kafir, maka berkata ia malaikat maut, tiada kuasa engkau melihat akan yang demikian itu, wahai Nabi Allah Ibrahim. Sesungguhnya kau takkan kuasa melihat keadaan tu, makna rupa aku yang sebenar. Waktu aku nak mencabut nyawa orang fasik, orang kafir, ahli maksiat, yang kau kata hajat kau nak tengok tadi, sesungguhnya kau takkan kuasa melihat, wahai Ibrahim. Malaikat maut bagi warning dulu. Kau tak kuasa nak tengok, makna kau tak mampu. Aku boleh tunjuk, tapi kau takkan mampu lihat. Maka berkata ia tiada kuasa engkau melihat akan yang demikian itu. Maka berkata Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bahkan kuasa aku melihat akan yang demikian itu. Mana Nabi Ibrahim nak tengok juga. Dia kata, kalau kita kata insya-Allah boleh, kalau gitulah, insya-Allah boleh tengok, insya-Allah boleh. Kemudian maka berkata malaikat maut itu, berpaling engkau daripada aku. Sekarang kau pusing ke sana, wahai Ibrahim. Sekarang kau berpaling daripada aku, kau jangan pandang sini, kau pusing dulu ke sana. Maka berpalinglah Nabi Allah Ibrahim itu daripada menghadap malaikat maut tadi. Maka berpaling pula ia malaikat maut kepadanya, makna berpaling daripada Nabi Allah Ibrahim tadi. Maka tiba-tiba adalah malaikat maut itu berupa seperti orang laki-laki yang sangat hitam, hitam pekat. Rupa dia tu, waktu keadaan dia nak cabut roh orang fajir tadi, orang fasik, orang kafir tadi, rupa dia seperti seorang laki-laki yang sangat hitam legam, yang berdiri segala bulu tubuhnya, bulu-bulu romanya tegak semua. Dahlah hitam legam, bulu-bulu di tubuh dia tu tegak semua, berdiri terpacak semua. Lagi sangat busuk baunya sangat-sangat busuk, dan sangat hitam kainnya. Ada pakaian yang dipakai tadi, dia pakaian itu waktu itu pakaian hitam. Padahal keluar daripada mulutnya malaikat maut tadi dan daripada hidungnya itu api yang menyala-nyala. Mana tu? Hitam legam, busuk, mulut hidungnya berapi, keluar api. Ini bukan cerita dongeng kan? Kalau kita mati sebagai orang fasik, kalau kita mati sebagai ahli maksiat, inilah yang akan kita temu besok. Inilah rupa malaikat maut yang akan cabut roh kita besok. Kalau tak nak jumpa suasana ni, beramal solehlah, perbaikilah amalan kita. Sebab tu disuruh yakin benda ni bukan main-main.
Orang yang yakin dia akan takut, dia akan gerun, dia akan risau, dia akan bimbang macam mana aku nak hadap seorang-seorang benda ni. Tengok cerita hantu dalam TV tu pun menyuruh dah. Padahal tahu cerita. Bukan betul-betul. Kita yang buka, malam ni ada cerita hantu kan, kita pun buka. Kita yang buka. Dah tengok takut pula menyuruh. Cerdik kita tidak. Tu. Pasal tadi kau kata nak tengok cerita hantu. Bila kau buka, bila orang tu berlakon jadi hantu, kau tutup mata. Itu pun kita dah takut, gerun dah, padahal tahu berlakon tu. Tahu dah dia berlakon, bukan cerita betul, bukan hantu betul. Ini betul. Ini bukan hantu, ni malaikat. Dengan rupanya seperti laki-laki yang sangat hitam, legam kulit tubuhnya, berdiri segala bulu roma dia, dengan pakaian dia yang hitam, mulutnya, hidungnya mengeluarkan api yang bernyala-nyala dan asap. Maka lalu pengsan Nabi Allah Ibrahim itu, pengsan. Tadi dia kata boleh tengok. Bila malaikat mau tunjukkan keadaan di waktu nak cabut roh orang fasik, pengsan. Tadi dia kata bahkan insya-Allah aku boleh tengok, aku mampu tengok. Maknanya tak Nabi Ibrahim pengsan. Kita macam mana? Kemudian barulah nanti dah mati tadi tu banyak lagi lah cerita pasal mati ni. Di antaranya orang yang mati, orang yang soleh, lawan bagi apa tadi? Dia akan berupa sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat cantik, yang sangat segak, yang sangat menyenangkan, yang sangat menggembirakan. Itu keadaan dia nak mencabut roh orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang solehah. Bukan serupa tadi dah. Dengan wanginya, dengan baiknya. Itu keadaan malaikat maut waktu nak mencabut nyawa orang yang soleh ataupun orang yang beriman yang soleh. Orang yang beriman tapi ahli maksiat, gitu tadi dah. Yang sangat menakutkan. Itu soal. Kemudian malaikat munkar nakir pula. Malaikat munkar nakir lain, bukan yang tadi. Tadi dia tugas dia cabut nyawa. Dalam alam barzah sekarang munkar nakir pula bertugas. Kenapa Allah Ta'ala kalau kata hebat sangat, kenapa pula ada malaikat duk tolong cabut nyawa, duk tolong soal? Kenapa nak perlukan malaikat ni? Kata hebat, kata kuasa. Bukan menunjukkan Allah menciptakan malaikat yang terlalu banyak jumlahnya itu, dan ada yang maknanya disandangkan tugas-tugas yang tertentu. Bukan bermaksud Allah berkehendak berhajat kepada malaikat, bukan. Tetapi Allah nak menzahirkan kehebatan kekuasaan Allah, nak menzahirkan betapa hebatnya kekuasaan Allah, pentadbiran Allah, kerajaan Allah tu. Malaikat munkar nakir. Kata setengah ulama, sebelum malaikat munkar nakir ni ada satu lagi malaikat yang datang sebelum munkar dan nakir. Ada kata setengah ulama kata ada satu malaikat namanya malaikat Ruman, nama dia. Tugas dia apa? Bila duduk, kita dah duduk dalam liang lahat, dia akan datang, dia akan turun dulu. Sebelum munkar nakir turun, dia turun dulu. Dia suruh apa? Dia tanya tentang amal ibadat. Dia suruh kita menulis di atas satu lembaran segala kejahatan dan segala kebaikan, dan suratan tu akan digulungkan dan digantungkan di leher kita. Lepas daripada tu baru datang malaikat munkar nakir tanya pula. Kalau maknanya sebelum daripada malaikat munkar nakir datang malaikat satu lagi tadi namanya Rumah. Dia akan dia suruh tulis. Sebut dalam kitab Ta'limul Aulad. Tulis pakai apa? Tulis pakai air liur. Alat tulisnya apa? Jari. Nak tulis atas apa? Tulis atas kain kapan tu, cebisan kapan kita tu. Dia kata tulis segala kebaikan. Waktu tu orang yang ada kebaikan seronok dia tulis. Allah bagi maknanya dengan kekuasaan Allah, si mati tadi kita tu nanti boleh mengingat segala kebaikan yang kecil, yang besar yang kita pernah buat waktu kita hidup. Semua ditulis. Tulis semua, tulis dengan seronok. Kebaikan tulis dengan seronok.
Bila habis dah kebajikan tulis, sekarang giliran nak menulis kejahatan dan kemaksiatan yang kita bawa mati dah. Yang tak sempat taubat dah. Ada pun yang dah taubat tu tak ditulis. Sebab dosa-dosa yang dah ditaubat tu dah diampunkan, dah dipadam oleh Allah. Maknanya kalau kita mati tak sempat taubat, segala jenis dosa maksiat yang kita buat semua akan kita tuliskan. Tulis. Waktu malaikat Ruman suruh tulis tu, kita ni terdiam. Kita maknanya manusia ataupun hamba yang banyak dosa tadi terdiam, tak tulis. Tadi waktu suruh tulis kebaikan, tulis. Bukan main seronok dia tulis. Macam mana keadaannya, itu kekuasaan Allah, tak payah nak tanya bagaimana. Itu alam barzah, alam ghaib. Alam ghaib. Kita tak boleh tengok dengan mata kepala kita, tapi wajib yakin kerana perkara itu dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun menulis. Waktu suruh tulis jahat, diam, tak nak tulis. Dia kata apa? Malaikat tanya, kenapa kau tak tulis? Dia kata, aku malu. Dia kata, aku malu nak tulis kejahatan dan kemaksiatan. Lalu malaikat tadi kata, alangkah bagus kalau kau bersikap malu sebegini di atas dunia dulu. Alangkah bagusnya, alangkah berfaedahnya, alangkah untungnya kalau kau ada sifat malu yang macam ni waktu kau hidup atas dunia dulu. Tapi sekarang dah terlambat, kata malaikat. Dia sabatnya, dia belasahnya, baru ditulis. Kena belasah dulu, baru nak tulis kejahatan tadi. Nampak tak? Mula-mula suruh tulis, diam, tak nak tulis. Malaikat tanya kenapa tak nak tulis? Sebab dia kata dia malu nak tulis kejahatan dan kemaksiatan dia. Malaikat kata, alangkah baiknya kalau kau malu atas dunia tu, kau malu dengan Allah, tak nak buat maksiat. Malu dengan Allah, kau akan buat apa yang Allah suruh, kau akan tinggalkan segala maksiat zahir dan batin. Tapi dah terlambat. Sekarang ni baru kau nak malu dengan Allah, nak tulis, tak ada faedah dah. Lalu sasarnya oleh malaikat tadi, dipukulnya oleh malaikat tadi. Baru tulis segala kejahatan yang kita bawa balik mati, tak sempat nak taubat, yang mengumpatnya, yang berdengkinya, yang berdendamnya, tengok benda haramnya, dengar benda haramnya, cakap benda haramnya, capai benda haramnya, langkah tempat haramnya, semua tulis habis. Tak semayangnya, tak ngajinya, tulis semua maksiat. Tulis, melaga-lagakan orang, cari aib dosa orang, tulis semua. Tulis tak tinggal. Lepas dah siap tu, malaikat perintah, lipatkan, gulungkan suratan tu dan digantungkan, dikalungkan di leher. Kemudian baru datang malaikat muka nakir, dok tanya pula, tak dapat, kena sesah lagi. Kena tanya tentang Allah. Bagaimana kita nak menjawab tentang Allah kalau waktu hidup atas dunia kita pun tak kenal Allah tu siapa? Tak kenal Allah, bagaimana nak jawab Allahu Rabbi? Allah itulah Tuhanku. Macam mana nak jawab Allah tu Tuhanku sedangkan waktu hidup tak kenal Tuhan, tak tahu sifat Tuhan bagaimana, sifat makhluk bagaimana, sehingga mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kalau dia betul-betul kenal, dia takkan menyerupakan Allah dengan sesuatu ataupun menyamakan sesuatu dengan Allah kalau dia kenal. Tapi bila tak kenal, jadi keliru. Bila keliru, jadi tersilap, tersalahlah. Yang bukan Allah dia katanya Allah, yang makhluk dia katanya Allah, yang Allah dia katanya makhluk. Zat Allah dia katanya zat makhluk, seperti zat makhluk. Sifat Allah dikata seperti sifat makhluk. Afal Allah, perbuatan Allah dikata perbuatan makhluk, ataupun perbuatan makhluk dikatanya seperti perbuatan Allah. Macam mana dalam kubur nak jawab Allahu Rabbi? Ni yang kita belajar tauhid ni, supaya mengenal, memahami siapa tu Allah yang kita dok sebut selalu, yang kita dah dengar namanya lama dah. Supaya kenal, harap-harap dengan mengenal tadi, nanti dalam alam barzah Allah menyelamatkan. Sebab yang menjawab pada ketika itu adalah amalan kita. Kalau waktu hidup amalannya kenal Tuhan, insya-Allah dapatlah jawab. Kalau waktu hidup tak kenal Tuhan, tak ambil peduli Tuhan tu ada ke tidak, apa yang wajib bagi Tuhan, apa yang mustahil bagi Tuhan, tak ambil peduli, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, takkan dapat jawab. Takkan dapat jawab. Malaikat muka nakir dok tanya tentang semayang, tentang Nabi. Jadi yang menjawab tu semua amalan kita. Kalau ada, kalau betul, kalau yang kita buat tu betul dan diterima oleh Allah,
adalah yang menolong menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, Munkar dan Nakir tadi. Tapi kalau seandainya tidak ada, apa lagi? Akan diazablah sehingga hari kiamat yang sebenar-benar. Makna orang yang duduk dalam alam kubur tu, alam barzah tu, yang tak dapat jawab soalan Munkar Nakir tu, bila disebat tu terbenam dalam bumi tu 70 hasta, dicongkelnya dengan kukunya malaikat tadi, dicongkel dengan kuku ni, bawa naik balik, tanya lagi, tak dapat jawab lagi, belasah lagi, terbenam lagi rohnya, congkel lagi. Sampai bila tu? Sampai berlaku kiamat yang sebenar. Inilah hikmah Allah Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW umat yang paling dekat dengan kiamat. Kerana apa? Allah tak kehendak nak mengazab umat Muhammad ni lama seperti umat yang lain lah. Cuba kita bayangkan umat Nabi Allah Adam, umat Nabi Allah Nuh, umat Nabi Allah Lut, yang tak beriman dengan Allah daripada dulu sampai ke saat ini duduk di dalam azab Allah di alam barzakh sana. Belum berlaku kiamat lagi, belum azab neraka lagi. Tu azab kubur dulu tu. Beribu tahun dah, berpuluh ribu tahun dah, belah ribu tahun dah diazab oleh Allah. Jadi kita ni yang paling dekat dengan kiamat. Maknanya tempoh kita duduk dalam alam barzakh tidaklah selama tempoh umat yang dulu. Tu di antara kasih sayang Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang paling dekat dengan kiamat. Kita yang terakhir. Dan kitalah yang paling dekat dengan kiamat, tapi kitalah yang paling dulu menjejakkan kaki di dalam syurga Allah, nak bandingkan daripada umat yang sebelum. Alangkah bertuahnya kita dipilih oleh Allah dengan kehendak Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hargailah baik-baik, hargailah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ni, iman, Islam. Jaga baik-baik agama kita, jaga baik-baik, jangan merosakkan agama kita. Apa maksud merosakkan agama? Melakukan dosa dan maksiat itu adalah yang dimaksudkan dengan merosakkan agama. Jangan rosakkan agama. Apa maksud rosak agama? Buat maksiat. Meninggalkan apa yang Allah suruh, membuat maksiat. Itu merosakkan agama namanya. Kemudian itu wajib yakin adanya malaikat Munkar dan Nakir yang akan menyoal orang yang mati. Kata setengah ulama, roh orang kafir tak kena soal sebab dah garanti confirm kena humban dah. Kata setengah ulama kena tanya juga walaupun kafir. Walaupun kafir kena tanya juga roh dia. Jasadnya ditanam, jasadnya tak ditanam, jumpa tak jumpa, tetap akan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir ni. Dan yang keduanya nikmat ataupun azab di dalam kubur. Nanti insya-Allah akan datang kita cerita. Baru kita berasa sikit baca je tu. Soal dua malaikat, itu kan soal macam biasa-biasa tu. Jadi bila kita ceritakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, setidak-tidaknya sampai ke hati kita, mudah-mudahan kita berfikir panjang. Inilah nasib yang pasti akan aku jumpa kalau aku tidak berjaya menjadi orang yang soleh, yang bertakwa atas dunia. Aku masih lagi ada masa, tapi tak tahu berapa hari lagi. Aku ada masa tapi tak tahu berapa hari lagi. Jadi nikmat kematian tu ada dua. Satunya kematian secara terkejut, dan satunya kematian secara beransur, maknanya ada amaran. Mati terkejut ni merupakan nikmat bagi orang soleh. Mati terkejut ni nikmat bagi orang soleh. Sebab apa? Mati je terus jumpa kesenangan. Mati je terus jumpa dengan kesenangan yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kecelakaan yang sangat besar bagi orang yang maksiat. Mati terkejut ni kecelakaan yang sangat besar untuk orang yang ahli maksiat, yang fasik, yang kafir. Tapi satu nikmat bagi orang yang solehah bertakwa. Sebab apa? Dia husnul khatimah. Mati je terus jumpa dengan janji-janji baik Allah Ta'ala. Ada pun orang yang kafir, yang fasik tadi, mati je terus jumpa azab Allah tadi. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan
dengan berkat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa ibu bapa kita, orang-orang soleh, dengan berkat majlis ilmu, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di dalam kecelakaan di saat sakaratul maut. Mudah-mudahan semuanya diampunkan dosa oleh Allah, tidak terkecuali ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang dah pergi, adik-beradik kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah, diringankan urusan mereka di alam barzakh. Mudah-mudahan kita semuanya yang hidup ni nanti direzekikan oleh Allah husnul khatimah, mati-mati. Mudah-mudahan kita ni dimatikan oleh Allah sebagai seorang penuntut ilmu yang diberi pahala syahid, yang diberi kelebihan syuhada, seperti mana kata setengah ulama dalam satu hadis sana, orang yang ikhlas menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, bersungguh-sungguh dengan ilmu, matinya pangkatnya dinaikkan oleh Allah seolah-olah pangkat kenabian. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah istiqamahkan diri kita, jadi orang yang sentiasa istiqamah bermulazamah dengan majlis ilmu. Makna setiap hari, setiap minggu ada sahaja kita di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan nama-nama kita senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah anak isteri kita semua, sahabat andai kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala